Saya nak silakan Dr. Syahid untuk soalan yang kedua. Okay. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Muni. Itulah insyaAllah sebagaimana yang ISDEF cita-citakan, sebagaimana yang Prof sendiri telah menggagaskan ISDEF ini dengan visi dan misi serta cita-citanya sendiri. So kita doakanlah ISDEF pada masa akan datang akan lebih terkenal, lebih banyak orang yang datang inginkan khidmat kami dan kerjasama dengan ISDEF lah. Dan saya kira pengalaman Prof ini yang Prof kongsikan tadi panjang lebar boleh jadi pedoman ataupun azimat kepada kami lah. Kalau tidak hari ini kami akan dapat rasa satu hari nanti mungkin akan sampai turn kami pula. Cuma kami harapkan dapat turn yang kenangan manis lah. Bukan kenangan yang Prof cerita awal-awal tadi itulah harapnya. Jadi dengan mengambil kira apa yang kita sebut perbincangan sebelum ini, tugas hakiki, tugas akan datang, dan dengan andaian semua warga ISDAF nanti akan berjuang seperti mana pejuang-pejuang ISDAF yang awalin, yang pada peringkat awal, yang terdahulu untuk berkhidmat kepada ISDAF dan Islam. Jadi soalan saya lebih kepada apakah nasihat Prof lah kepada kami, apa yang sepatutnya kami lakukan supaya kami dapat berjuang seperti yang ISDAF idam-idamkan itu sendiri. Silakan Prof. Ya, terima kasih Dr. Syahid. Saya rasa ada 4 perkara utama yang perlu dilakukan dalam meneruskan perjuangan ini sebagaimana dicita-citakan, diidam-idamkan oleh ISDAF. Sebenarnya saya kata bukan cita-cita saya, bukan idaman saya. Idaman ISDAF sebab dia dah jadi consensus. Kalau dulu-dulu benda yang kita buat tu kita buat secara syura. Membuat keputusan secara syura ya. Hatta untuk saya apply profesor pun dibuat secara bersyura. Saya bawa ke syura berbincang sama ada patut apply ataupun tidak. Kalau apply ini apakah nanti akan mendatangkan imej positif atau imej negatif kepada ISDAF. Kalau diputuskan bahawa kalau apply ada imej negatif pada ISDAF, mungkin dia kata apalah, tak layak lagi, muda lagi dah nak apply dah. ISDAF ni cita-cita tinggi sangat, memberi buruk sangka kepada mereka, dan itu dikira mereka berdosa. Kita nak elakkan mereka daripada berdosa, so saya bersedia saja untuk tidak apply. Tetapi kawan-kawan membuat keputusan apply kerana dirasakan bahawa kelayakan sudah cukup dan juga ada manfaat kepada ISDAF nanti kalau sekiranya saya dapat profesor. Jadi atas sebab itu kawan-kawan kita ini berfikir juga sebenarnya, sebab saya sebelum mendapat Profesor Madya itu, Profesor Madya saya itu digantung lama jugalah, beberapa tahun, setahun, beberapa tahun, sebab saya terlibat dengan gerakan Islam. Jadi Naib Chancellor panggil saya, dia kata awak dah layak untuk saya bagi Profesor Madya, tetapi kerana awak terlibat dengan gerakan Islam ni, saya tak bagi. Sebab saya tak larat nak jawab soalan orang atas daripada Kuala Lumpur dan juga orang bawah di USN. Saya kata ya, saya fahamlah, mungkin Datuk akan jadi sandwich lah. Orang atas pun marah, orang bawah pun persoalkan. Jadi kesian kat Datuk lah, Datuk kerja banyak. Tetapi saya tetap dalam perjuangan saya, tak dapat Profesor Madya pun tak apa. Jadi gitulah. Hingga akhirnya gerakan Islam saya diharamkan. Dan saya beritahu visi, saya kata, Datuk, gerakan saya dah tak ada. Saya tak ahli mana-mana dah. Dia kata, okey. Dan tak berapa lama selepas itu, pendaftar ada terjumpa saya. Dia kata, Syukri dah dapat surat, tahniah. Saya kata, ada apa Datuk? Dia kata, saya dah sign surat tu. Syukri dah dapat Profesor Madya. Jadi saya dapat Profesor Madya di luar musim. Semua orang terkejut, bila apply? Dah dapat kan? Jadi kawan-kawan kita dalam syura di ISDAF, ya, cuba mempertimbangkan itu. Apakah nanti akan berlaku benda yang sama kalau sekiranya saya apply? Tapi setelah dipertimbangkan, diteliti dan sebagainya, maka syura mengambil keputusan apply.
Dan kalau dapat, insya-Allah akan memperkuatkan ISTEF nanti untuk apply menjadi Center of Excellence dan sebagainya, orang jadi lebih yakin lah insya-Allah. Sama juga pergi ke Oxford University. Begitu juga ya. Saya tanya guru saya tanya kawan-kawan seperjuangan saya macam mana, sehingga diputuskan elok pergi atas strategi perjuangan, maka pergi. Dan rupanya memang ada manfaat. Sebab Rasulullah SAW, kalau tak silap, berjanji dan berkata bahawa tidak akan kecewa orang yang membuat keputusan melalui musyawarah. Kita tengok Balqis pun dalam Quran diceritakan, apabila Nabi Sulaiman kirim surat kepada beliau memanggil pembesar-pembesar yang membuat syura, membuat musyawarah, apa tindakan yang sepatutnya diambil. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini bukan idaman saya secara peribadi, walaupun memang berat dipengaruhi oleh idaman dan cita-cita peribadi saya lah. Tapi alhamdulillah saya berjaya meyakinkan kawan-kawan untuk bersama-sama dan juga bersetuju untuk memperjuangkan apa yang kita nak perjuangkan. Ada apa yang kita idam-idamkan itu. So alhamdulillah. Jadi untuk menjawab persoalan Dr. Syahir bagaimana nak meneruskan, memenuhi idaman itu, ya, apa yang dicita-citakan, apa yang diidam-idamkan itu, saya rasa ada 4 perkara utama lah yang menjadi teras. Yang pertama, meneruskan apa yang telah pernah kita lakukan. Banyaklah pernah kita lakukan, ya. Musafir, conference secara bersiri, ISTEF lecture series, research discourse, pengajian Selasa, alhamdulillah keputusan sampai sekarang. Begitulah, diteruskan. Diteruskan sebab apa? Sebab ternyata telah terbukti, paling tidak daripada pandangan saya ataupun pandangan orang-orang lama lah, bahawa apa yang telah kita lakukan itu telah terbukti membawa kejayaan kepada ISTEF. Sama ada dari segi munculnya nama ISTEF, diketahui orang tentang ISTEF, dan juga diterima sebagai layak untuk menjadi Center of Excellence. Malah sekarang pun kalau VC dulu pun merasakan layak untuk berusaha mendapatkan High Center of Excellence. Jadi itu semua adalah berdasarkan kepada apa-apa yang telah kita lakukan sebelum pada ini. Jadi yang pertamanya saya rasa teruskanlah apa yang telah kita lakukan itu supaya prinsip kita, kaedah kita, mekanisme operasi kita, aktiviti kita, program kita itu dapat berjalan seperti dahulu, ditambah lagi dengan inovasi-inovasi yang baru mengikut kesesuaian zaman. Ya, itu yang pertama. Walau bagaimanapun, perkara yang kedua, saya secara pribadi tidaklah terlalu rigid untuk mengatakan semua yang saya buat dulu kena buat. Kalau tak buat berdosa, tak pernah sabar. Ya? Sebab saya sedar bahawa zaman saya dengan zaman sekarang adalah berbeza. Ekosistem juga berbeza, atmosfer berbeza, fenomena berbeza, kepimpinan universiti berbeza. Ya? Dan oleh demikian, benda perkara yang kena buat ialah menilai balik apa yang telah kita usahakan, yang kita buat sebelum pada ini, prinsipnya, mekanisme operasinya, aktivitinya, program itu dinilai balik satu persatu. Mana yang dirasakan elok diteruskan, teruskan. Mana dirasakan mahu dimurnikan, kita bertuah kerana memang dah ada murni dalam ISTEF, jadi dimurnikan, maka murnikanlah. Ataupun kalau dirasakan bahawa ini dah tak sesuai pada zaman sekarang ini, patut dibuang, jangan kita buat lagi. Jangan buat dah. Jangan buat dah. Dan ganti dengan perkara-perkara lain yang lebih afdal, yang lebih dirasakan lebih membawa kejayaan. Jadi artinya kalau yang pertama tadi saya minta meneruskan, tetapi secara fleksibel. Yang keduanya menilai balik. Menilai balik dan menentukan apa yang sesuai dengan zaman sekarang, dengan kepimpinan sekarang, dengan macam-macam lagi lah, ya. Jadi saya tidak kecil hati kalau sekiranya apa yang telah dibuatkan dulu tidak dibuat lagi, tapi tentu sekali lah dengan alasan. Alasan itu bukan alasan nak memudahkan saja perjuangan, alasan kerana sibuk, alasan kerana tugasan-tugasan lain banyak, itu tak menasabah.
Tapi kalau alasan kata kalau kita buat ini memberi kesan yang buruk kepada Islam. Kalau kita buat ini dia tidak naikkan nama Islam. Kalau buat ini nanti apa-apa lagi yang kesan-kesan negatif itu, maka janganlah buat. Ya, bolehlah buat. Itu yang kedua. Yang ketiga, walaupun ada perkara yang mungkin boleh dibuat, tetapi kekuatan asas Islam itu tak boleh dibuat. Ya. Jadi kena mantapkan, bukan saja pertahankan 3 kekuatan asas Islam, iman dan taqwa, ukhuwah, dan juga kefahaman dan keselarasan. Tetapi kalau boleh dimantapkan lagi dengan semantap-mantapnya. Kerana daripada pengalaman kita dengan berpegang kepada 3 kekuatan asas itu, kita nampak barakah daripada Tuhan. Kita nampak bantuan daripada Tuhan. Kita nampak kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kita nampak kejayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Harap-harapnya insya-Allah Allah juga redha dengan apa yang kita buat. Kita boleh rasa itu semua. Kita boleh rasa itu ya. Kita boleh rasa itu semua secara empirical, secara terbukti. Jadi saya rasa kekuatan asas, 3 kekuatan asas itu tak boleh diabalkan, tak boleh digugurkan daripada senarai. Walaupun yang kedua tadi kita katakan boleh. Dan boleh itu ialah mekanisme operasi dan juga program-program aktiviti kita. Tapi kekuatan asas tak boleh. Jadi kekuatan asas itu adalah berdasarkan kepada 2 amalan, iaitu amalan-amalan wajib dan juga amalan-amalan utama, fadailul amal. Sebab makin banyak kita buat perkara itu, maka insya-Allah makin kuat rasa bertuhan kita, makin kuat rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan itu insya-Allah Allah akan turunkan barakah, Allah akan turunkan bantuan, Allah akan turunkan kemudahan, Allah akan turunkan kejayaan, dan insya-Allah moga-moga Allah redha dengan apa yang kita usahakan. Itu perkara yang ketiga yang kita kena buat. Perkara yang keempat, terakhir sekali, yang selalu kita sebut-sebut, kena meningkatkan nilai-nilai mahmudah kita dan membuang nilai-nilai mazmumah kita. Meningkatkan nilai-nilai yang baik dalam kalangan kita dan membuang nilai-nilai yang tidak baik dalam kalangan kita. Ya, supaya dengan itu insya-Allah Islam menjadi institusi yang harmoni dan menyejukkan. Menyejukkan ini bukan datang masuk sebab ada aircon. Tapi bila masuk tu rasa sejuk, yang bersembang dengan orang Islam, bercakap dengan orang Islam, tak rasa tension, tak rasa stres. Ya, jadi begitu. Saya yakin ya, kalau misalnya tadi macam pembentangan pagi tadi, walaupun ada perbezaan pendapat, tapi dia berjalan dengan kasih sayang, ya? Dia berjalan dengan rasa tanggungjawab, berjalan dengan tidak ada rasa mahu menjatuhkan sesiapa, mahu membantu pelajar. Jadi saya rasa kalau ada pelajar lain di luar yang tradisinya berbeza kan, hentam menghentam, kritik mengkritik dalam presentation dan sebagainya, saya rasa dia akan sejuk berada dalam kalangan kita insya-Allah. Itu maksud saya yang sejuk itu tadi ya. Itu maksud saya yang sejuk. Ataupun bila ada tetamu datang ke Islam, orang yang ada di bilik, di lobi Islam itu memberi senyum, menegur sapa, bertanya apa yang boleh ditolong dan sebagainya itu ya. Bersalam. Dan saya kalau ada di situ, kalau ada kawan-kawan kita, sama ada pelajar ataupun syarah, yang bila ada tetamu masuk, tetamu yang kita tak kenal tapi dia buat tak tahu saja, masa tu juga saya minta supaya dia bertanya, dia bersalam. Masa itu juga saya tegur sebab itu adalah merupakan satu sifat mahmudah yang sangat perlu dalam kalangan kita untuk membina institusi yang harmoni, yang menyejukkan dan yang berjaya insya-Allah. Jadi banyaklah nilai-nilai mahmudah yang perlu kita bina, yang mantapkan itu. Rasa kepunyaan bersama, sense of belonging. Saya tak tahulah kalau dulu insya-Allah, kalau kita minta pelajar kita melakukan sesuatu, oleh kerana mereka merasakan ada sense of belonging itu, kerana mereka mahu berjuang bersama-sama dengan kita, cepat mereka respon. Bila kita kata ingro, abstrak, mesti tutup, sekian. InsyaAllah dalam masa sebelum deadline, semua orang dah submit. Atau dia kata setiap orang wajib kena pergi bentang kertas di medan. Dan insyaAllah walaupun tak ada duit, mereka berusaha sungguh-sungguh mencari duit untuk pergi ke medan.
Jadi begitu komitmen mereka itu ya, sense of belonging, kerana mereka ada rasa bersama itu untuk menegakkan Islam, untuk memperjuangkan Islam, untuk memuliakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni saya nampak benda tu dah agak luntur. Itu barangkali pakat-pakatlah kita perkuatkan balik ya. Kita kesian tengok Dr. Wan kan. Dia duduk minta apa ni Ingro punya abstract sampai sekarang tak penuh-penuh lagi. Dan terpaksa lah kita postponekan, lanjutkan lagi deadline kita. Bagi saya sebagai orang tua itu cukup menyedihkan. Pelajar kita tak rasa kot. Bagi kita itu cukup menyedihkan kerana itu adalah merupakan indication, merupakan reflection kepada tidak ada rasa kepunyaan bersama dalam kalangan kita. Kita nak salahkan pelajar kita pun tak boleh juga ya. Kerana kitalah yang salah kerana tidak mendidik mereka untuk menanam rasa kepunyaan bersama yang mendalam terhadap Islam. Begitu juga rasa kasih sayang. Tak tahulah sama ada rasa kasih sayang setakat ini. Saya masih terasalah kasih sayang. Mungkinlah saya orang tua, ya, jadi ada orang masih sayanglah kepada saya dan masih lagi attach dengan Islam kan. Walaupun saya dah tak ada kuasa, tapi masih rasalah insya-Allah ada kasih sayang dalam kalangan kita. Begitu juga dalam rasa bertanggungjawab, itu kena perkuatkan juga ya. Perkuatkan juga. Bila diberikan satu tugas, maka orang kita warga Islam menjalankan tugas dengan sempurna, sebaik mungkin, sepunctual mungkin. Moga-moga dengan itu kita boleh menaikkan imej Islam insya-Allah. Insya-Allah ya. Begitu juga dengan sifat pengorbanan. Sekarang ini Dr. Syariza minta sumbangan untuk bakul Ramadan untuk bagi asnaf di masa Aid Sungai Nibong. Saya tak tahulah berapa orang dah bagi. Kalau kita ada rasa pengorbanan, saya rasa kita mengambil peluang pada bulan Ramadan ini untuk berinfak sebanyak mungkin insya-Allah. Dan saya rasa cepatlah. Dr. Syariza memerlukan 1,100 saja. Dan kalau ada rasa pengorbanan, saya ingat seorang pun boleh bagi 1,100 dalam kalangan kita. Walaupun saya sedarlah bahawa ada kalangan pensyarah muda kita ni komitmennya banyak kan. Nak bayar rumah, nak bayar sewa rumah, nak bayar kereta, nak beli susu anak, macam-macam lagi lah komitmen itu nak bagi kepada ibu bapa. Tapi ini kan jiwa sifat pengorbanan. Sama juga macam kalau dulu kita organize untuk buat Dewan Bahasa dan Pustaka punya buku kan. Yang Dewan Bahasa dan Pustaka tu bila diterima tu dia bagi duit kan. Dia bagi duit. Kemudian ada horror royalty. Jadi saya ketika itu jadi pengarah, saya duduk tunggu siapa yang agak-agak nak korban sedikit duit dia nak sumbang kepada wakaf Islam ke, nak sumbang kepada tabung Islam ke. Saya ingat saya tak ada lah. Tak ada. Kalau minta mungkin dia pun bagi. Tapi kalau tak minta, nampak tak ada orang bagi. Saya tak tahulah. Takut ada orang bagi secara rahsia-rahsia tanpa pengetahuan saya. Wallahualam. Mungkin ada kot. InsyaAllah mungkin ada. Ini pula sekarang ni, pada pensyarah kita sebahagiannya ini dah dapat honorarium tulis buku teks Triple IT. Tak tahulah Dr. Syahir sama ada dah terima dah terima sumbangan daripada buku teks itu ya. Daripada kalangan pensyarah kita yang dah terima duit nak bagi kepada Islam sikit ke macam mana ke, wallahualam. Jadi jiwa pengorbanan itu nak kena tanam lah. Saya ingat daripada zaman dulu, zaman saya sampai sekarang, jiwa sifat pengorbanan ini dari segi harta lah, pengorbanan harta, saya ingat masih kena upgrade, kena perbanyakkan. Belum lagi itu ya, walaupun kita ada tabung wakaf, ada pensyarah yang potong gaji setiap bulan ya, ada tabung pendidikan, tapi itu dah ada pengorbanan, tapi elok ditingkatkan lagi insya-Allah. Ya, saya teringat cerita ada seorang jutawan, orang kaya lah di perempuan ya di Indonesia. Dia diinterview. Dia ni cukup pemurah. Dia bagi kepada orang ni, bagi dia ni kan. Macam-macam dia bagi sumbangan. Jadi pemberita tanya dia kata, "Ibu, kenapa ibu ni terlalu pemurah? Ibu tak sayang kepada harta ibu sehingga memberikan banyak harta ibu kepada sumbangan-sumbangan." Ya.
Dia kata tidak, apa ni, kalau tengok gitu, dia kata, saya rasa sayalah orang yang paling bakhil, paling kedekut di Indonesia ini. Kenapa? Sebab saya mahu harta saya ini, saya punya sampai ke akhirat. Saya punya sampai ke akhirat. Sebab itu, saya simpan dengan fakir miskin, saya simpan dengan institusi yang memerlukan, saya simpan dengan masjid dalam bentuk sumbangan. Sebenarnya, saya tak mau duit saya itu hilang begitu saja. Sebab nanti kalau saya meninggal dunia, yang saya simpan itu di tangan saya, tak boleh saya bawa ke akhirat. Yang boleh saya bawa ke akhirat ialah sumbangan-sumbangan saya itu. Jadi saya sebenarnya menumpan, ya, membuat simpanan saving untuk akhirat saya melalui fakir miskin, melalui asnaf, melalui makaf alaih, melalui macam-macam. Dan dengan harapan dia kata di akhirat nanti saya dapat balik semua harta saya itu. Kalau di sini di dunia saya ada RM1,000, RM1,000, maka di akhirat nanti saya juga ada RM1,000. Kerana apa? Sebab saya telah kirim ke akhirat melalui sumbangan saya kepada orang-orang yang memerlukan tadi. Jadi kalau begitu saya lah yang paling kedekut. Sebab saya bukan saya nak harta saya di dunia ini, tapi saya nak harta saya di dunia ini sampai ke akhirat. Di akhirat pun saya nak lagi harta saya. Jadi pemerintah pun terkejut. Saya pun terkejut juga. Oh gitu rupanya. Ya, seni dalam sumbangan itu. Jadi kalau orang yang merasakan bahawa duit yang dia pegang itu di dunia ini, dia nak itu, sehingga di akhirat dia tak ada apa-apa pun bawa. Jadi itu rugilah kan. Jadi dia bagi di dunia ini, kerana macam dia bank dekat bank akhirat, di akhirat dia akan dapat balik insya-Allah untuk menjadi bekal dia di sana. Jadi sifat pengorbanan ini kena tanam banyak-banyaklah dengan ini dalam tarbiyah kita, dalam apa ni, tazkirah kita. Benda-benda yang macam ni nak kena tanamkan banyak-banyak ya. Okey. Kemudian sifat proaktif. Proaktif pun fahamlah kan. Kita tak perlu disuruh, kita buat sendiri apa yang kita rasakan baik. Tak perlulah tunggu Dr. Syai suruh ke Dr. Azrin minta bantuan ke dan sebagainya itu, tapi kita buat. Dan kita sifat bersedia memohon maaf dan memaafkan. Ya, kita sebagai orang biasa tentu ada salah silap. Jadi kalau kita salah, kita minta maaf. Ya, kalau kita silap, kita minta maaf. Kalau ada orang lain silap dengan kita, kita maafkan. Jadi adalah sifat maaf memaafkan. Dan juga ada sifat yang teliti tentang apa ni? Tentang hak istaf ataupun hak USM, hak kerajaan. Sebab itu kita di istaf kita amalkan walaupun kita nak guna satu stapler untuk peribadi, kita kena minta kebenaran. Kena minta kebenaran dengan siapa yang diberi tanggungjawab untuk menjaga tu, dengan kani-kani kita. Saya walaupun satu paper clip, apatah lagi kalau paper yang kita ini. Baru ni saya bila dah bawa balik barang-barang saya daripada pejabat, balik ke rumah simpan-simpan kemas, saya dapati rupanya banyak perkara-perkara hak istaf yang saya bawa balik. Antaranya ialah kertas. Saya kadang-kadang ambil nak print kertas kan, minta dengan kani, minta kertas sikit type. Jadi bila minta simpan tak pakai. Jadi bila berkemas itu, sebab bukan saya berkemas, kawan-kawan kita di pejabat yang berkemas, dia pakai ikat-ikat, dia hantar balik semua ke rumah saya. Bila saya buka, ada. Walaupun setengahnya dah nampak burut, yang itu saya simpan-simpankan. Sama juga dengan stapler, dengan obat stapler tu, dengan klip dan sebagainya itu. Saya tengok-tengok balik, ini istaf punya ni. Setengahnya saya tulis hak kerajaan. Jadi saya kirimkan balik kepada Dr. Syahir. Apa Dr. Syahir nak buat, terpulang pada dia lah. Sama ada nak buang ke, wallahualam, terpulang lah kepada ini. Dan mana-mana yang saya tersalah ambil, harap-harap Dr. Syahir maafkan dan halalkan lah. Dan untuk USM pun begitu. Untuk USM, setiap VC, kecuali VC yang Prof. Rafiq itu saya tak sempat nak inilah. Saya minta halalkan. Saya minta halalkan dengan dekan-dekan, kalau ada apa yang saya terambil, saya termakan, hak pusat pengajian, hak universiti, maka halalkan. Saya ingat lagi Datuk Profesor Asma itu, bila saya WhatsApp kat dia, saya minta halalkan semua.
Dia kata tak ada apa pun nak halalkan. Tak ada apa pun nak halalkan. Semua dah halal dah, dia kata. Ya, jadi tapi kita rasa lega lah kan. Kita rasa lega, alhamdulillah. Kita rasa lega. Jadi kena ini saya ingat ini saya nak cerita sikit benda peribadi ya, benda peribadi. Saya harap tak apa lah kot lah. Sebenarnya bulan puasa. Cucu saya umur 3 tahun lebih kurang, dia cukup suka bunga. Satu hari bapa dia bawa berjalan kat taman di Kuala Lumpur. Bila dia nampak bunga, dia petik bunga tu. Kemudian bapa dia ambil gambar, kirimlah dalam grup keluarga. Saya bagi tahu, bunga ni kerajaan punya. Jadi kena minta kebenaran. Jadi anak saya kata nak minta kebenaran dengan siapa? Dengan apa Bandaraya Kuala Lumpur kah? Saya kata iyalah, sepatutnya begitulah. Tapi tak tahulah dia buat ke tak, wallahu alam. Sebelum dia dah buat ke tidak. Tapi sehalus itu kita kena jaga, sebab bapa saya pernah menceritakan kepada kami adik-beradik. Satu hari orang masjid ini dijemput untuk pergi tahlil. Kemudian makanlah tahlil, makan tahlil, lepas tahlil makan. Dalam perjalanan balik, salah seorang itu adalah lekat daging di gigi. Jadi dalam perjalanan balik dia pun repih, patahkan lidi ini untuk ini kan. Tapi setelah dia meninggal dunia, maka dizahirkan, dimimpikan kepada seseorang bahawa dia terseksa. Bila ditanya, kerana dia mematahkan lidi pokok seorang jiran tanpa meminta kebenaran daripada jiran tersebut. Jadi saya cukup takut itu, takut. Dan kita pun pernah dengar cerita Ustaz Harun Din sendiri menceritakan bagaimana dia bermimpi melihat bapaknya agak letih ini kan. Bila ditanya kenapa, dia kata semua dah selesai. Sebab Harun Din kata bapak dia baik dan dia anggap baiklah, tak ada masalah apa sangat. Dia kata cuma satu saja bapak dia kata yang tersangkutnya kerana tanah dia termasuk dalam tanah orang lain sejengkal. Perantara tanah tu termasuk tanah orang lain sejengkal. Itu sangkut. Jadi Harudin setelah sedar, dia kata dia pergi siasat lah. Tanya jiran dan sebagainya, ukur balik, memang sungguh sejengkal. Maka dia pulangkan balik tanah itu. Diukurkan boundary dia balik, sempadan balik. Dan selepas itu dia bermimpi lagi, bapak dia dah pakai pakaian cantik, pakai nampak segak dan sebagainya itu. Jadi saya tak tahulah mimpi itu boleh dipakai ataupun tidak, tapi untuk kita, saya rasa elok kita mengambil pengajaran daripada situ ya, walaupun tanah, walaupun sedikit. Sebab itu di rumah saya, bila saya nak tanam pokok di luar rumah, pokok bunga ke perhiasan, saya minta kebenaran daripada landscaping punya pejabat. Pegawai itu datanglah tengok, dia pun terkejut. Dia kata tak pernah orang buat. Dia kata pakcik, sebab banyakkan orang nak dia buat berhias saja di luar tu. Tak payah. Saya kata tak, saya tak mau gitu. So dia bagi kebenaran lah, saya tanam. Tapi nak buat balik kita punya pavement kan. Kat luar rumah ni, luar pagar rumah kita, bukan tanah kita atau tanah kerajaan, reserve jalan. So pavement itu saya nak buat. Dia kata pakcik ini bukan bidang kuasa kami, itu bidang kuasa JKR. Kalau pakcik nak minta kebenaran, kena minta dengan JKR. Jadi sampai sekarang, pavement di luar rumah saya tu, saya tak buat kerana tak ada masa lagi untuk minta kebenaran daripada JKR. Kena hati-hati dalam hidup kita ini, ya, walaupun benda yang kecil. Kemudian, gitu juga, saya ada buat renovation sikit rumah, buat balcony sikit. Tukan itu ambil tanah kerajaan sikit dalam 1/2 inci. Bila saya ukur balik, saya kata ini dah termakan tanah kerajaan. Kontraktor kata tak apa, ni dia tak kisah apa, dia tak akan sama dengan 1/2 inci je, tak nampak. Saya kata tak, walaupun 1/2 inci, itu tanah kerajaan. Alih balik. So dia terpaksa lah angkat tiang balcony itu balik, masukkan balik apa semua ni kan. So barulah saya rasa lega. Dan kontraktor tu heran, mengiling kepala lah. Dia kata kenapa lah, dia panggil saya cikgu, kenapa lah cikgu berkira sangat. So, saya ceritakan benda hal akhirat itu, maka barulah dia faham. Ada satu ketika dia minta pen saya untuk tulis sesuatu lah di kertas ketika dia buat renovation itu.
Saya tak bagi pen saya. Saya suruh anak saya masuk dalam rumah ambil pen lain. Jadi dia pun heran. Dia kata, kenapa cikgu, pen ni boleh lah. Dia kata, kenapa tak mau bagi pakai pen ni? Susah-susah masa ambil pen lain. Saya beritahu pen ini ya adalah pen kerajaan. Ini yang Dr. Syahir bagi. Saya minta dengan kerani lah kan. Pen biru, pen merah tu kan. Tapi yang ini pen saya. Jadi ini kerja ni peribadi saya. Jadi pakai pen saya, bukan ini. Dia tepuk dahi lah, dia tak, alah cikgu berkira sangat. Tapi rupanya lepas pada tu, benda tu menjadi pengajaran dia. Bila dia buat kerja dekat tempat lain, dia pakai tu dan bagi ceramah pula ketua rumah di tempat-tempat lain. So alhamdulillah. Jadi itu sifat hati-hati juga kena ada ya, kena perbanyakkan. Nilai-nilai itu termasuk dalam nilai-nilai mahmudah insya-Allah. Minta maaf saya cerita berkenaan dengan pribadi saya. Moga-moga Allah tidak kira ini sebagai berbangga. Ini semua adalah sebagai pengajaran insya-Allah. Dan kalau saya tak cerita benda ini, nanti Allah tanya kenapa tak bagi tahu kepada anak buah, ya, kepada orang-orang yang kita pimpin, maka saya tidak ada jawapan. Saya terpaksa cerita untuk membantu kawan-kawan lain supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi itu yang keempat, Dr. Syahir ya, menanamkan nilai-nilai mahmudah. Itu banyak lagi lah nilai mahmudah. Itu yang penting-penting yang saya timbulkan itu. Moga-moga nanti insya-Allah Istiaf menjadi tempat yang barakah insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sangat beruntung sebenarnya dapat bersama-sama dengan Prof pada hari ini dalam tarbiyah pengasas. Semua persoalan tadi kalau kita lihat Prof jawab dengan sangat kemas, terperinci dan juga mendalam, ditambah dengan pengalaman yang Prof lalui untuk muhasabah diri kita masing-masing supaya kita semua dapat fahami dengan jelas hasrat Istiaf dan perkara-perkara yang Istiaf idamkan, serta kita sentiasa menambah baik kualiti kerja kita, apa saja yang kita lakukan, sifat-sifat yang ada pada kita dari masa ke semasa, bermula daripada kita sebagai seorang individu kan. Saya nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof Shukri dan Prof Madar Dr. Syahir kerana bersama-sama dengan kita dalam sesi tarbiyah pengasas pada kali ini.